اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Ayat yang last malam kita tak sempat habis, ayat 208. Jadi malam ni kita sambung lagi ayat 208. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 206 dan 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhazathu al-'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Maksud dia, dan apabila telah dikatakan kepadanya, kepada siapa ni? Kepada orang yang bersifat munafik ataupun kepada orang munafik, dikatakan ittaqillah bila mereka melakukan kesalahan, maksiat, kemungkaran, lalu ditegur, ittaqillah, takutlah pada Allah. Maka reaksi orang munafik ialah akhazatuhul izzatu bil ismi. Kebanggaan ataupun kesombongannya menjadikan dia tidak menerima apa-apa teguran. Maka Allah bagi tahu, Allah bagi ancaman kepada mereka ini, balasan mereka di akhirat ialah fahasbuhu jahannam. Cukuplah bagi mereka neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang selesa ataupun tempat tinggal mereka. Pengajarannya yang pertama, antara sifat munafik ialah tidak menerima teguran atau nasihat. Antara sifat munafik ialah tidak menerima teguran ataupun nasihat, walaupun apa yang dilakukannya adalah jelas salah. Yang kedua, sesiapa yang rasa dia lebih pandai daripada orang lain sehingga tidak boleh ditegur, maka dia menyerupai orang munafik. Sesiapa yang merasakan dia lebih pandai daripada orang lain sehingga tidak boleh ditegur, maka dia menyerupai orang munafik. Yang ketiga, sifat orang yang beriman ialah apabila melakukan kesalahan dan ditegur oleh sesiapa sahaja, maka dia terus mendengar dan patuh.
Atau dia berkata sami'na wa ata'na. Yang keempat, Islam mengajar kita tidak penting siapa yang menegur. Tidak penting siapa yang menegur. Sama ada ulama atau orang biasa. Tetapi yang penting ialah apa yang ditegur. Sebab itu di dalam ayat ini Allah tidak menyebut siapa yang menegur. Yang kelima, sifat sombong yang tidak boleh menerima teguran akan membawa orang itu ke neraka Jahannam. Yang keenam, tempat yang paling buruk dan paling hina ialah dalam api neraka Jahannam. Okey, habis ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan ada sebahagian manusia mereka yang menjual dirinya untuk mendapat redha Allah. Dan Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Pengajarannya, pertama, Al-Quran adalah kitab tarbiyah atau pendidikan, bukan kitab fiqh atau kitab sejarah. Oleh kerana itu, apabila menyebut tentang orang munafik, maka disebut selepas itu orang beriman. Dan bila disebut tentang syurga, maka disebut selepas itu tentang neraka. Supaya hati dan jiwa manusia sentiasa seimbang. Iaitu antara takut kepada neraka dan mengharap rahmat dan syurga Allah. Yang kedua, sifat utama orang yang beriman ialah
mengorbankan yang paling mahal dalam hidupnya, iaitu harta dan jiwanya, demi untuk mendapat yang lebih mahal, iaitu syurga dan redha Allah. Yang ketiga, wajib setiap orang yang beriman, wajib ke atas setiap orang yang beriman mengikhlaskan niatnya dalam semua amalan dan perbuatannya hanya untuk mendapat redha Allah. Hanya untuk mendapat redha Allah. Bukan untuk mendapat dunia. Yang keempat, redha Allah adalah lebih mahal daripada harta dan nyawa manusia. Maka wajib mendahulukan redha Allah daripada kesenangan hidup di dunia. Yang kelima, Allah Maha Penyayang kepada semua hamba-hambanya, termasuklah semua makhluknya. Dan Allah paling sayang kepada orang yang beriman, yang sanggup menjual dirinya dan hartanya untuk meninggikan agama Allah. Okey, habis kita sambung ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 208 kita dah mula sebahagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Apa kaitan ayat 208 dengan ayat sebelum? Kalau ayat sebelum Allah bahagikan manusia kepada dua. Satu, munafik yang sifatnya pandai bercakap. Bila bercakap orang kagum, dan suka buat kerusakan di atas muka bumi, suka buat maksiat, suka bersumpah. Dan yang kedua, iaitu orang yang beriman, yang sifat utamanya dia jual segala kerihatannya, jiwanya, hartanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas tu Allah kata, wahai orang beriman, yang mana ni? Yang dah menjualkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia perintahnya? Dan kita biasa dah jumpa kan, ya ayyuhallazina amanu mungkin berpuluh kali dah. Bila Allah sebut wahai orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, hendaklah kamu far'i sam'aka. Hendaklah kamu betul-betul mendengar. Fokuskan pendengaran kamu. Kenapa? Sebab Allah akan memberi satu perintah
yang wajib kamu laksanakan, ataupun Allah akan melarang satu larangan yang wajib kamu tinggal, yang itu adalah sebagai bukti kamu beriman. Jadi apa yang Allah nak bercakap ni adalah merupakan tuntutan keimanan kamu. Okey, wahai orang beriman, masuklah ke dalam silmi. Silmi kita bagi dua maksud semalam kan? Apa dia? Satu Islam, yang kedua apa dia? Lawan dia al-harbu, peperangan. Itu kedamaian ataupun perdamaian. Okey. Jadi wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah ada dua maksud. Satu, kafah mana? Daripada kafa ya kufu, makna dia menahan. Kafa ya kufu. Ini makna pertama, iaitu makna dia mana'a yamna'u. Makna kedua, kafa, makna dia jama'ah ataupun jami', semua sekali. Okey, makna yang pertama ialah penahan. Sebab tu dipanggil innama tu, bila inna sesungguhnya, tapi bila masuk ma tu ada panggil ma ni kafah. Ma tu penahan. Penahan daripada apa? Daripada inna beramal. Inna dia beramal lah. Bila masuk ma ni kafah, penahan daripada inna beramal. Okey, dia bertahan, dia penahan daripada apa ni? Iaitu bila kamu masuk Islam, Islam menahan kamu daripada segala keburukan, segala mudarat. Dan Islam akan keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita nak mengelak daripada segala bahaya, masuk Islam. Sebab apa? Antara sifat Islam, kafah. Dia tahan kamu daripada segala masalah, segala musibah. Semua yang ditimpa musibah sebab apa? Kalau ikut ayat lepas. Sebab dosa. Jadi bila tak ada Islam, bila tak ada iman, kita akan buat dosa. Bila buat dosa, mudarat. Okey, itu makna pertama, kafah. Makna kedua, jami', kesemua, keseluruhan. Ada kaitan tak? Huruf yang sama, tapi makna yang berbeza. Ada kaitan? Ya. Kaitannya ialah, bila kalau kita ambil makna yang kedua, masuklah ke dalam Islam ke semua sekali. Bila ramai masuk Islam, jadi apa? Jadi kuatlah. Bila jadi kuat, kekuatan itu akan menjadi penahan orang Islam ataupun jemaah Islam daripada musuh. Boleh? Bila kamu ramai masuk Islam, kamu akan jadi kuat. Bila kamu kuat, kekuatan itu akan menahan kamu daripada musibah, daripada mudarat, daripada kejahatan musuh. Okey, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Makna wajib tak masuk Islam semua sekali? Wajib. Kalau dia masuk separuh je, semalam kita sebutkan Islam tu lebih kurang lah. Ada 4 jenis kan. Satu, apa dah? Akidah. Yang kedua, ibadat. Yang ketiga, muamalat. Muamalah ni mana pergaulan, termasuklah munakahat. Yang keempat, akhlak. Jadi masuklah ke dalam Islam ke semua sekali. Apa dah? Akidah pun kamu masuk Islam, ibadah pun kamu masuk Islam, muamalah pun, ekonomi ke, jangan ambil riba. Nikah kahwin pun jangan buat cara yang macam orang ramai buat, macam Hindu apa semua. Dan akhlak pun
mesti masuk semua sekali. Kalau ada dia ibadat dah okey, akidah pun okey, tapi muamalah tak okey, ambil riba, ambil rasuah. Ataupun akidah okey, ibadah okey, muamalah okey, tapi akhlak buruk, belum masuk Islam keseluruhan. Mana kamu masih ingkar perintah Allah. Boleh? Ini kenapa kita tengok sekarang di mana-mana sajalah satu dunia, bila kita tengok image orang Islam, kadang-kadang tak ada beza dengan image orang kafir kan. Suasana ni tak ada zaman Nabi. Kalau sebut Islam, mesti ada beza pada. Pertama sekali pada pakaian. Tak ada zaman Nabi wanita buka aurat, tak ada. Tak ada. Kalau sebut Islam, tak ada. Kalau buka aurat, mana buka Islam. Itulah tanda apa? Yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah dan kita dah belajar. Allah kata apa? Sibghatullah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini kita dah tadabbur ni. Apa makna sibghah? Celupan. Celupan Allah. Dan siapa lagi yang lebih baik daripada celupan Allah? Apa makna celupan? Tengok Allah guna perkataan sibghah, iaitu celupan. Ada maksud Allah nak bagi tahu. Apa makna celupan? Contoh kalau baju putih, kita celup warna merah. Nampak warna apa? Clear tak warna merah? Itulah Islam. Bila kamu masuk Islam dan masuk semua sekali, nampak sangat perbezaan kamu dengan orang lain. Akidah berbeza, ibadat berbeza, cara nikah kahwin muamalah berbeza. Cara akhlak pun berbeza, sangat berbeza. Tapi sekarang secara umum, nampak sangat tak perbezaan orang Islam dengan orang lain? Tak ada. Tengok pakaian sama aja, kan? Yang nampak berbeza beda. Bila masuk bulan Ramadan, nampak lain sikit kan? Yang nampak berbeza bila duduk dalam masjid, pakai kopiah, pakai keplekat, pakai baju Melayu kan? Tapi bila keluar, kadang-kadang nampak berbeza masa pergi Mekah kan? Tapi bila balik atas kapal terbang dah lain dah. Sebab apa? Apa punca? Kenapa zaman Nabi bila masuk Islam semua sekali bertukar terus? Pakaiannya, akidahnya, cara berfikirnya bertukar terus. Sehingga Mus'ab bin Umair kan, yang kaya raya masa kat Mekah kan, bila masuk Islam bertukar watak dia. Daripada pakaian mewah membazir, akhirnya jadi orang macam orang miskin kan. Jadi apa punca? Apa silapnya? Kenapa kita bila Islam je, sampai kita tanya, are you Muslim? Kan? Sebab nampak muka Melayu tapi pakaian kadang-kadang lebih seksi daripada non-Muslim kan? Jadi kenapa? Apa punca? Dia zaman Nabi, bila mereka terima Islam, mereka berubah secara total kan? Sebab apa? Sebab mereka ambil Islam daripada Quran. Quran kata masuk Islam ke semua sekali. Daripada surah Fatihah sampai berubah terus. 180 darjah. Okey. Masyarakat kita pula ambil Islam daripada mana? Keturunan satu. Yang kedua, rukun Islam. Apa dia rukun Islam? Mengucap solat, puasa, haji, zakat. Ada tu tak orang? Ada muamalah. Itu bahaya tu. Kita ambil Islam daripada silibus yang salah, bukan daripada Quran. Sebab tu tengok, kita kena tanya dulu. Kadang-kadang nak bagi salam pun fikir, Islam ke apa ni kan? Tengok muka Cina pula bagi salam. Kita pula tak percaya. Ini kenapa kamu bagi salam? Sebab dalam kepala kita kalau Islam mesti Melayu, kan? Salah. Bila kita terima Islam bukan daripada Quran, Islam kita tak lengkap. Islam kita tak cantik. Islam kita tempak. Saya bagi contoh analogi kan. Kenapa masa salat tutup aurat? Di luar salat
Masa bulan Ramadan, okey. Di luar Ramadan, hari raya je, pagi 1 Syawal dah berubah pakaian dia. Macam pengantin kan? Ha? Kenapa? Saya bagi analogikan. Kenapa Allah suruh masuk Islam keseluruhan sekali? Kita kalau nak bekerja dengan mana-mana syarikat kan, boleh tak kita bagi syarat pada bos tu? Bos kata, kamu bila masuk kerja kena pakai uniform. Kita bagi syarat. Saya nak pakai uniform syarikat ni daripada pukul 8 sampai pukul 11 sahaja. Pukul 11 sampai pukul 12 saya nak pakai pakaian saya. Agak-agak kita diterima kat bekerja? Tak. Ataupun kita bagi syarat pada syarikat tu. Saya nak bekerja pukul 8 sampai pukul 12. Okey, saya ikut peraturan syarikat. Lepas pukul 12, saya nak ikut cara saya. Kita diterima tak? Mana ada syarikat di dunia akan terima pekerja yang tak boleh tunduk pada semua peraturan syarikat? Betul? Itu baru syarikat biasa. Kadang-kadang syarikat maksiat. Betul? Pun ada peraturan dan kena ikut semua sekali. Maka ini Islam daripada Allah. Mana boleh kita bagi syarat? Contoh, seolah kita bagi syarat pada Allah. Apa dia? Aku nak tutup aurat masa solat je. Lepas solat aku tak nak. Dengan syarikat pun tak boleh. Takkanlah boleh bersyarat dengan Allah. Betul tak? Makna apa tu? Kalau kamu minta kerja dengan syarikat bersyarat macam tu, kamu dihalau keluar. Betul tak? Maka begitulah Allah kata, masuk Islam semua. Kalau tak masuk semua, kolalah. Macam ayat semalam kan, surah Baqarah ayat 85. Adakah patut kamu terima sebahagian dan tolak sebahagian? Okey. Masuk Islam ke semua sekali. Ni saya kata ada 10 kotak kat luar kan. Saya suruh pekerja saya, okey, bawa kotak semua masuk dalam store. Dia bawa masuk 9 kotak. Dia bawa masuk tak? Okey. Tapi sebenarnya dia ikut tak perintah saya? Tak. Apa yang dia tak ikut kan dia bawa masuk. Yang tak ikut apa dah? Semua. Sebenarnya dia tak ikut langsung. Bila tak ikut satu, sebenarnya tak ikut. Itu main-main. Betul tak? Sebab tu Allah kata, bukan setakat ada 2 perintah ni. Satu masuk. Yang kedua, semua. Kamu dah ikut satu perintah iaitu masuk. Tapi satu lagi perintah, semua kamu tak ikut. Sebenarnya kamu tak ikut. Boleh faham? Kena faham tu. Islam bukan rukun Islam juga. Islam juga ialah masuk semua sekali. Okey, kemudian wala tattabi'u, dan jangan kamu ikut jangan kamu ikut khutwat. Khutwat jamaah, mufrad dia khutwatun, satu. Jadi kalau satu khutwatun, kalau jamak khutwat. Khutwat. Apa makna? Langkah. Langkah syaitan. Okey, sebenarnya kenapa Allah tak larang jangan ikut syaitan? Sebenarnya Allah tak nak bagi ikut syaitan kan? Tak nak bagi ikut langkah syaitan? Tak, kenapa Allah tak direct je? Jangan ikut syaitan. Okey kan? Tapi kenapa Allah tak bagi arahan terus? Jangan ikut syaitan, tapi jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu, syaitan ni dia ada langkah-langkah, step by step. Kamu kena faham. Ramai orang tak perasan. Dia dah masuk peringkat ditipu oleh syaitan step pertama. Dia kata, belum, saya masih solat. Rupa-rupa ada perangkap. Apa dia? Kalau kita nak solat waktu, syaitan hasut apa dia? Tak payahlah solat sunat. Tengok, sebab kamu dah solat fardu dan di awal waktu, cukuplah tu. Sunat tak payahlah. Kita kata, betul juga. Lepas tu syaitan kata, tengok orang lain, solat fardu pun tak, kamu ni kira, okeylah. Kan? Lepas tu kalau kita nak solat sunat kan, nak solat sunat juga, dia hasut. Langkah kedua, step yang ketiga apa dia? Lewatlah sikit. Kan dah bagus solat fardu lagi sunat. Lewat sikit okeylah. Betul kan? Biasa kan?
Ada pengalaman kan? Kadang-kadang kita dah solat fardu, dah awal waktu, dah solat sunat, dia hasut benda lain pula. Zikir pagi tak payahlah. Kamu tahu tak kelebihan solat subuh berjemaah? Solat sunat subuh lagi dah besar, cukuplah tu. Orang lain solat fardu pun tak, sunat pun tak, zikir pun tak. Kamu dah buat terbaik dah tu, cukup. Betul kan? Itu makna khutwat. Khutwat. Kadang-kadang kita nak bangun malam, syaitan kata apa? Baca buku dulu. Buku agama ni, bukan URTV, bukan manga. Bukan manga kan? Baca buku agama. Sampai buku apa? Pukul 1. Target syaitan apa dia? Tidur lambat. Khutwat. Dia tak nak bagi kita bangun, dia suruh kita baca buku. Dan supaya kita rasa betul yang kita buat, baca buku agama. Faham? Okey. Kita malah dengar tadabbur kan, atau malah dengar kuliah agama. Bila syaitan suruh kita dengar, bila dekat nak tidur, bila tak boleh tidur, pasanglah kelas tadabbur kan, ataupun ceramah. Start pasang je 5 minit, kita pun tidur. Jadi akhirnya ceramah tu dengar, kita tidur. Okey. Ini khutwat. Saya nak sebut satu kisah. Kisah Bani Israel. Nabi kata, hadisu an Bani Israel wala hajar, wala haraj, wala tusaddiku. Ceritalah bab-bab Bani Israel. Tapi, jangan percaya. Jangan percaya dan jangan dustakan. Ambil pengajaran. Okey. Cerita dia, ada seorang abid ahli ibadat. Ada 3 beradik. Seorang perempuan, 2 lelaki. Jadi dua lelaki ni nak musafir. Tapi dia tak tahu nak tinggal kat siapa adik perempuan ni. Seorang bagi cadangan, kita tinggal kepada seorang ahli ibadat ni. Kalau tinggal kat dia, garanti selamat. Sebab dia tak fikir dah pasal perempuan, dia nak beribadat je. Kan? Siapa yang bisik tu? Syaitan. Khutwah yang pertama. Kemudian dia pun jumpalah al-abid itu, ahli ibadat. Kami nak musafir ni, boleh tak kami tinggal adik kami pada kamu? Oh, tak boleh, tak boleh. Mana boleh? Aku sibuk dengan ibadah. Syaitan bisik kat dia. Kan benda ni baik kan? Kesian dia nak pergi musafir. Kamu tolong jaga. Kamu tak perlu duduk dengan dia. Langkah kedua, dia kata, okey. Saya setuju. Tapi syarat apa dia? Yang perempuan ni kena duduk bilik lain. Jangan duduk sekali dengan saya. Okey, lepas tu, setiap kali dia masak, dia pergi letak depan pintu perempuan tu. Dia tak tengok pun. Letak depan pintu, dia tinggal. Jadi perempuan tu buka pintu, ambil makanan. Okey? Syaitan bisik lagi langkah keempat. Kamu tinggal makanan kat depan pintu. Kamu tak tahu siapa yang ambil. Mungkin perempuan, mungkin binatang yang ambil. Tengok dulu. Tengok dia ambil ke tak. Pastikan. Nampak tak langkah keempat? Tengok. Syaitan kata, dia duduk sorang-sorang kan perempuan, sunyi kan. Apa salah kamu duduk bersembah dengan dia? Dahlah, adik-beradik dia tak ada. Nanti boleh jadi gila nanti kan. Duduk bersembang je. Betul juga. Masuk bilik bersembang. Step yang kelima. Step yang keenam, bila duduk dekat, nak sentuh. Dan akhirnya bersetubuh. Berzina. Lepas berzina, dapat anak. Dah bela, dah buat macam ni. Syaitan bisik. Kamu ada masalah kan? Anak ni, kalau kamu biarkan akan terbongkar. Bunuh je. Dia pun bunuh. Maka bila bunuh, mak pada budak ni rasa marahlah sebab dia yang mengandung, dia melahirkan. Bila perempuan tu marah pada dia, syaitan bisik lagi. Kamu ada masalah kan sekarang? Mak pada baby tu marah pada kamu kan? Kamu bunuh dia, selesai masalah. Dia pun bunuh, kemudian dia tanam dengan bayi itu sekali. Lepas tu, tak berapa lama adik-beradik dia balik. Dia tanya, mana adik kami? Dia kata adik kamu sakit, kemudian dah mati, kami tanam. Okey?
Tak apalah adik-beradik dia kata, tak apalah, terima kasih, jazakallah khair. Kamu tolong jaga dia, kemudian dia mati, kamu kebumikan. Ha? Lepas tu bila balik, syaitan hasut pula dua orang ni, dua beradik ni. Dan dia bermimpi. Mimpi apa? Sebenarnya dalam mimpi tu, sebenarnya ahli ibadat tu bukan tanam adik kamu sebab dia mati, tapi dia bunuh. Sebab apa dia bunuh? Sebab dia berzina, kemudian dapat anak dan nak tutup aib, dia bunuh dengan bayi, dengan mak sekali, dia tanam. Kemudian bila dua lelaki ni bangun, dia beritahu, dia mimpi. Kawan tu pun beritahu, aku pun mimpi yang sama. Jom, dalam mimpi syaitan tunjuk tempat kebumikan adik dia tu. Dia pun pergi tengok, betul, korek-korek, betul ada adik dia dan bayi perempuan. Maka adik-beradik ni pun mengadu pada pihak kerajaan, kepada raja. Raja pun tangkap ahli ibadat ni sebab buat jenayah, berzina dan bunuh. Bila dia nak dijatuh hukuman bunuh, syaitan datang lagi. Syaitan cakap pada ahli ibadat ni, kamu kenal tak aku? Aku tak kenal. Sebenarnya akulah yang buat kerja sampai kamu sampai ke tahap ni, nak dihukum bunuh. Sebenarnya itulah kerja aku. Dan kalau kamu nak selamat daripada apa? Kamu ada masalah sekarang, akan dihukum bunuh kan? Ada satu cara kamu boleh selamat, iaitu kamu sujud pada aku. Kamu sujud, garanti selamat, terlepas daripada hukuman bunuh. Orang tengah stres kan? Ha? Okey, aku akan buat saja demi untuk selamat. Dia pun sujud. Lepas sujud jadi apa? Kafir. Dan akhirnya dihukum bunuh dan dia mati dalam kafir. Itu khutwat. Sama dengan kisah ni, walaupun daripada Bani Israel, tapi sama dengan Allah sebut dalam surah Al-Hashr. Cuba buka. Surah Al-Hashr ayat 6 dan 7. Kalau tak silap. Wa qala kamathalil ladzi, apa dia? Surah Al-Hashr ayat 6 ke 7. Kamathalil syaitani iz qala lil insan. 6 ke 7 ataupun tengok selepas tu. Ha? Ada ke? Sebelum 2-3 ayat yang terakhir. Kamathali syaitani iz qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'un. Tak jumpa? Ke silap surah? Ayat berapa? Ayat 16 silap. Bukan 6. Iz qala lil insani ukfur. Kafara qala bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Lepas tu ayat 17, wa kana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Okey. Tengok Allah kata jangan ikut langkah-langkah syaitan. Ini antara langkah syaitan. Allah kata kamathalis syaitan, sama seperti syaitan. Apa dia? Iz qala lil insan, ketika mana syaitan berkata kepada manusia. Apa kata syaitan pada manusia? Kafirlah kamu. Tapi dia tak, itu kafir itu bila? Last sekali. Khutwah yang terakhir. Sebab tu ada setengah ulama mengatakan cerita Bani Israel itu
menghuraikan maksud ayat ni. Syaitan kata apa? Di step yang terakhir, kafirlah kamu. Falamma kafara, manakala manusia itu telah kafir, apa kata syaitan? Inni bari'un minka, aku berlepas diri daripada engkau dan sesungguhnya aku takut pada Allah. Ini bercakap bahawa ni. Aku pun takut pada Allah, kan? Rabbul Alamin. Kemudian ayat 17 Allah kata apa? Fakana aqibatahuma. Maka akibat kedua-duanya. Siapa kedua-duanya? Syaitan dan manusia. Kedua-duanya dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Boleh? Dan syaitan ni buat kerja berapa? Kerja syaitan berapa jam satu hari? 24 jam. Kerja kita lawan dia? Sampai. Syaitan ni apa mana? Kita dah banyak kali jumpakan. Apa mana syaitan? Syaitan makna jauh daripada rahmat Allah. Dan dia boleh jadi orang, boleh jadi manusia. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 112. Itu dalil lah bahawa syaitan ni ada manusia dan ada jin. Cuma kita kena faham. Jin jin bila kafir, Allah sebut dalam Quran apa dah? Syaitan. Bila Islam, kalau jin Islam, Allah sebut jin. Ini kena faham. Jin, bila kafir, dalam Quran Allah sebut nama syaitan. Jadi syaitan dalam ini, syaitan jin ke syaitan manusia? Syaitan jin. Okey. Kalau manusia, al-insan. Kalau kafir, Allah sebut kafirlah. Allah tak sebut syaitan. Kalau Islam, Allah sebut Muslim ataupun mukmin. Boleh? Itu kena faham. Dan ayat surah Al-An'am ayat 112 tu sebagai dalil apa? Dalil bahawa syaitan tu ada daripada kalangan jin dan ada daripada kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Kemudian Allah huraikan siapa musuh yang Allah sengaja jadikan untuk nabi ini, iaitu syayatinil ins, syaitan daripada kalangan manusia dan syaitan minal jin, daripada jin. Kalau syaitan daripada kalangan manusia, yang jadi musuh nabi siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, kan? Dan syaitan yang jadi musuh nabi daripada kalangan jin siapa? Tak ada nama lah. Tak ada nama. Tak ada nama. Okey, mungkin ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu khutuwatu syaitan? Macam mana nak tahu supaya kita dapat elakkan? Kita kalau nak mengelak daripada pencuri, banyak langkah kita tahu dan kita ambil, kan? Pasang CCTV, upah guard, kan? Kunci pintu, banyak langkah. Tapi cara syaitan menipu kita, kita tahu tak? Tak tahu. Macam mana nak tahu apa langkah-langkah syaitan? Tak, kita nak tahu. Yang ni tipu daya syaitan. Yang ni langkah syaitan. Senang kita elak. Kita tepis je. Betul lah. Kadang-kadang yang syaitan tipu ulama juga. Kita tahu tugas syaitan apa dia? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 159 ke? Innama ya'murukum
bisu'i wal fahsya. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ni kita nak tahu langkah syaitan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Saya tengok ayat, kita dah terdebur ayat ni. 159 ke berapa tak ingat. Okey. Innama. Apa makna innama? Innama makna dia sesungguhnya. Sesungguhnya hanyalah syaitan sentiasa menyuruh kamu. Syaitan hanya menyuruh kamu. Makna kerja syaitan 24 jam apa dah? Suruh kamu bisu, buat kejahatan. Satu? 169. Surah Baqarah 169. Syaitan sentiasa menyuruh satu, as-su'. Yang kedua, al-fahsya. Yang ketiga, su' mana kata ulama dosa kecil. Yang kedua, fahsya, dosa besar. Yang ketiga, syaitan suruh kita bercakap benda yang tidak ada dalil, tidak ada ilmu tentang Allah ke ataupun tentang sifat Allah. Apa hukum ni? Haram. Kita tak ada dalil. Itu syaitan yang hasud. Okey. Jadi daripada ayat ni kita tahu langkah syaitan apa dah. Apa saja bisikan yang suruh kita buat maksiat, dosa kecil ke dosa besar, itu adalah langkah syaitan. Semua sekali. Kadang-kadang kita nak ambil wuduk kan, syaitan tiba-tiba bisikan, kuat sikit air sebab tak rata. Itu langkah siapa tu? Langkah syaitan. Kadang-kadang dah basuh 3 kali, ada sikit dia tak rata tu. Tu siapa tu? Kenapa? Sebab membazir itu adalah dosa kecil. Okey, boleh. Itu kalau tak nampak. Jadi kalau ada bisikan tak nampak, mana itu daripada syaitan jin. Tapi kalau bisikan tapi nampak, itu syaitan apa? Manusia. Kan? Masa kita nak beli barang kan, suami kita kata beli lebih sikit. Padahal kita perlukan satu, tapi suami kata beli banyak sikit kan. Itu syaitan. Tapi syaitan dari jenis apa? Manusia. Yang syaitan manusia ada nama, tengok IC dia. Okey, innahu, sesungguhnya dia lakum, bagi kamu, aduwun, musuh, mubin, yang nyata. Apa makna musuh? Apa ciri-ciri dia? Saya pernah sebut sebelum ni. Definisi musuh. Tak ingat? Musuh ialah bila kita dapat berita gembira, dia sedih. Bila kita dapat berita sedih, dia musuh lah tu. Ustaz sedih, alhamdulillah, itu musuh ustaz lah tu. Ustaz sihat, itu musuh lah tu. Jadi begitulah syaitan. Bila kita buat ibadat, dia sedih. Bila kita malah, dia melompat. Itu musuh lah tu. Okey? Kemudian, mubin. Apa makna mubin? Mubin makna? Jelas. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Musuh yang jelas. Apa makna jelas? Tapi syaitan tak nampak. Saya nak tanya, ini ada perompak, ini syaitan. Yang mana jelas? Perompak.
Jadi jelas kat mana tu? Benda tak nampak. Ustaz jawab je lah. Tak boleh. Itulah tadabbur. Tadabbur kena tanya. Tu tanya-tanya pun lupa juga tu. Kalau saya terus jawab tak tanya, lagi cepat lupa. Okey. Jelas ni ialah semua yang syaitan suruh, semua jelas benda yang memudaratkan kita. Benda yang sesat. Betul tak? Syaitan suruh berzina. Semua agama kata tak betul. Tak ada agama yang kata berzina tu betul. Syaitan suruh ambil rasuah. Semua manusia, semua agama menganggap itu adalah, jadi kesalahan, dosa yang syaitan suruh memang jelas salah, sesat dan memudaratkan. Boleh faham? Satu. Yang kedua, jelasnya ialah syaitan bersumpah depan Allah. Depan-depan Tuhan, bila dia langgar perintah Allah, depan-depan Allah sendiri. Bukan secara sembunyi. Allah kata apa? Sujud kepada Adam. Terang-terang dia langgar perintah Allah. Masa tu bukan setakat dia langgar depan-depan Tuhan, tapi dia bagi alasan bodoh. Apa alasan bodoh dia? Aku tak nak sujud sebab Adam dicipta daripada tanah. Tanah ni hina. Aku dicipta daripada api. Api ni mulia. Oh tu terang-terang dia melawan Tuhan depan Tuhan. Dan guna pula logik. Kemudian yang ketiga, dia bersumpah pula depan Tuhan. Apa dia? Buka surah Al-A'raf. Ayat 16. Cuba buka surah Al-A'raf. Ayat 16 lah. Malam ni kita bagi kau-kau pada syaitan. Tapi tengok syaitan senyum je. Ada ayat 16. Fabima. Okey. Ayat 16 kan. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahunna siratakal mustaqim. Apa tu? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aksaruhum syakirin. Tengok. Kalau kita dengar ayat ni dah faham menakutkan. Tengok apa kata syaitan. Bila Allah laknat dia dan dia minta apa? Dia minta dipanjangkan umur. Tengok syaitan minta panjang umur, tapi apa tujuan dia? Dia nak berehat ke, nak pergi melancur satu dunia ke? Apa tujuan? Nak sesatkan hamba-hamba Allah. Kita minta panjang umur nak tengok cucu kan? Syaitan ada misi dia panjang umur. Apa kata syaitan? Qala fabima aghwaytani. Maka dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Dia cakap depan siapa ni? Itulah mubin ni. Musuh yang nyata, sehingga dia bersumpah depan Tuhan sendiri. Apa dia? La'aq'udanna lahum. Pasti aku akan aq'udanna apa dia? Daripada qa'ada, aku akan dudukkan, kalau nak terjemah harfiah. Aku akan dudukkan ataupun aku akan halang lahum bagi manusia sirataka, jalan engkau yang lurus. Apa makna? Tengok, la'aq'udanna, aku akan duduk. Aku akan halang semua hamba-hamba engkau yang nak menuju
kepada jalan engkau yang lurus. Makna apa tu? Roadblock lah tu. Ramai orang takut roadblock polis kan, tapi dia sentiasa kena tahan kat syaitan, dia okey je. Dan roadblock syaitan ni ada kat mana? Bukan kat jalan raya je. Tak payah ambil surat miti untuk lepas daripada roadblock syaitan. Dan syaitan kata apa? Siapa ni yang syaitan nak tahan, yang nak kacau? Siapa? Bukan semua orang. Kena faham, bukan semua orang. Yang syaitan nak kacau, yang syaitan nak tahan ialah orang yang nak. Makna apa? Siapa yang nak kebaikan, syaitan akan mula kacau. Makna siapa yang tak nak berubah, tak nak bertaubat, tak nak beriman, don't worry, jangan risau, syaitan tak kacau. Sebab kamu dah menjadi ahli kelab AKS, ahli kelab syaitan. Ustaz, sejak saya tak solat ni rasa tenang aja. Memang syaitan tak kacau. Syaitan tak kacau. Ada kata-kata orang tanya Abu Bakar, kenapa kita orang Islam bila nak solat rasa macam berperang? Tapi orang kafir, orang Yahudi, bila mereka beribadat, tenang aja, macam tak ada gangguan. Dengar jawapan Abu Bakar. Abu Bakar kata, antara dua rumah ni, satu rumah penuh dengan emas, permata, perak. Satu rumah lagi kosong. Yang mana pencuri masuk? Yang banyak emas lah. Jadi rumah orang kafir ni syaitan tak masuk sebab dia kosong. Jiwa mereka kosong daripada iman. Kenapa syaitan nak rompak? Tak ada harta. Yang syaitan nak kacau ni. Siapa yang mula nak tadabbur Al-Quran? Tengoklah. Tengok bertahan berapa lama. Okey, kemudian syaitan bagi tahu strategi dia apa dah? Sumala'atiyannahum. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari mana? Baina aidihim, daripada arah depan. Kalau tak boleh depan, belakang. Kalau tak boleh belakang, kanan. Tak boleh kanan, empat kan? Ada lagi arah selain daripada empat. Atas dan bawah. Kenapa dia tak sebut atas dan bawah? Sebenarnya Allah bukan nak beritahu arah yang syaitan kacau kita. Tak. Sebenarnya Allah nak beritahu apa? Syaitan nak beritahu apa? Apa saja ruang, peluang yang ada kau akan sapu. Kalau ada kanan-kanan. Kalau tak ada kanan, kiri. Kalau tak ada, semua aku akan itu. Kadang-kadang dia tipu kita dengan masa, dengan kesihatan, dengan anak, dengan isteri, dengan cucu, kan? Itu maksud dia. Saya, ustaz, dah lega lah, anak dah besar. Tengok-tengok dapat cucu pula. Lagi tak datang kelas. Sebab apa? Sebab mak dia pergi kerja, kan? Ambil kau, minta panjang umur sangat. Kemudian Allah, tengok natijahnya apa? Tengok, syaitan dah tahu hasil dia. Apa dia? Ramalan syaitan tepat. Lepas aku hasut semua ni, fala tajidu. Dia kata pada Tuhan, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka syakirin, bersyukur. Apa maksud dia? Makna langkah-langkah syaitan berjaya ke gagal? Berjayalah. Dan Allah sebut tak? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-Ku bersyukur. Allah yang cakap. Syaitan dah ramal tak? Betul tak ramalan syaitan? Betul. Dan akhirnya yang masuk syurga sedikit sekali. Sebab apa? Ditipu oleh syaitan. Ada satu syekh saya dengar ceramah. Dia menegur. Dia kata dia masuk kedai kawan tu di Syria lah. Dia letak gambar perempuan bukan aurat. Syekh nak tegur tuan kedai tu. Dia kata apa? Kalau ada orang bagi tahu kamu, kedai kamu akan dirompak besok. Orang tu buat baik tak pada kamu? Ya buat baiklah. Dia bagi maklumat awal. Dan kamu patut tak ucap terima kasih? Ya. Sebab itu dah dapat mengelak barang aku daripada dicuri. Mengelak aku daripada kerugian. Kan? Okey. Aku nak nasihat pada kamu. Gambar-gambar yang kamu gantung kat kedai tu telah mencuri agama kamu. Tolong buang. Boleh faham?
Kita takut pada pencuri itu, tapi kita tak takut pada pencuri syaitan. Setiap hari dia curi iman kita. Dia curi amal soleh kita. Pagi tak baca Quran, petang tak zikirkan. Sebenarnya itu semua tipu daya syaitan. Kadang-kadang terlepas solat sunat, sebenarnya itulah tipu daya syaitan. Kan? Kadang-kadang solat sunat, witir, 1 rakaat aja. Dulu, kini dan selama-lama. Lepas kita tengok kawan kita, kenapa kamu tak solat? Paling kurang 1 macam aku ni, istiqamah 1 rakaat. Padahal dia kena tipu kat syaitan dah. Betul tak? Sepatut kamu semakin tua, semakin dekat dengan kematian, tambahlah 3 kan. Okey. Kita ambil satu ayat. Fa'in zalaltum. Maka, in apa mana? Sekiranya. Zalal, apa makna zalal? Zalal makna inzilaq, tergelincir. 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 Sekiranya kamu tergelincir. Tergelincir. Apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Tergelincir daripada apa ni? Apa jalan yang benar ni? Masuk Islam keseluruhan. Dan Allah, lepas tu Allah kata jangan ikut langkah syaitan. Apa di antara langkah syaitan? Semua yang mengajak pada maksiat langkah syaitan. Termasuk apa dia? Masuk Islam separuh-separuh. Itu langkah syaitan. Saya bak solat je, bak lain tak nak ikut. Itu langkah syaitan. Maka Allah bagi amaran kepada siapa ni? Siapa yang tak masuk Islam keseluruhan. Dan siapa yang masih ikut langkah syaitan. Maka sekiranya kamu tergelincir daripada Islam yang seluruh, min ba'di, dari selepas ma ja'atkum, apa yang telah datang kepada kamu. Al-bayyinat. Bayyinat apa makna? Keterangan ataupun bukti-bukti. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kamu annallah, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa. Apa makna perkasa? Tak, dia kalau kuat, sifat Allah satu lagi Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu makna yang maha kuat. Tapi Al-Aziz kita terjemah perkasa, tapi saya rasa orang Melayu pun tak faham. Apa makna Al-Aziz perkasa? Apa makna perkasa? Perkasa lah Ustaz. Mana boleh? Ada orang perkasa kan? Kan? Tapi sampai satu masa dia sakit, tak perkasa. Ada orang perkasa, bila dah tua, hilang. Kan? Tapi adakah Allah perkasa macam tu? Bukan. Allah perkasa ialah Allah boleh buat apa saja yang dia nak, bila-bila masa, di mana-mana saja, dan tidak ada siapa yang boleh menghalang, dan tidak ada siapa yang boleh mengatasi Allah. Itu baru nampak Allah tu hebat. Okey. Hakim, maha bijaksana. Apa yang perkasa ni? Bila Allah sebut hujung ayat tu sifat Allah, ada kaitan dengan maksud ayat ni. Sifat tu berkait dengan ni. Apa dia? Sekiranya kamu tergelincir ataupun menyimpang daripada kebenaran, kamu masih masuk Islam separuh-separuh, maka Allah bagi amaran. Apa dia? Wajib kamu tahu sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Maksudnya apa? Allah akan hukum kamu. Allah boleh hukum ke? Ya, sebab apa? Sebab Allah Azizun. Dan bila Allah hukum, adakah Allah zalim? Bukan. Sebab Allah Hakimun. Allah bijaksana, iaitu yang jahat Allah hukum balasan jahat. Yang baik Allah balas kebaikan. Itulah Hakim. Boleh faham? Ada seorang Arab, mungkin dia tak main bahasa Arab. Dia baca ayat ni, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah fa'lamu annallaha
Ghafurur Rahim. Ghafurur. Ghafur apa mana? Sudah. Bela sebab belajar banyak sangat ni. Ghafur Maha Pengampun. Rahim Maha Penyayang. Jadi ada seorang dia baca ayat ni lah, fa'lamu annallah ghafurur rahim. Dan ada orang Arab yang memang pakar dan mahir dalam bahasa Arab. Dia kata Al-Hakim, Allah yang bijaksana tak cakap ni. Ini bukan ayat Allah ni. Dia tersilap baca. Lepas tu bila ditegur, dia baca sekali lagi. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Baru betul. Kenapa salah ni? Ghafur mana? Penyayang. Pengampun. Tak sesuai dengan ayat ni. Ayat ni Allah kata, kalau kamu melencong, menyimpang daripada kebenaran, Allah Maha Pengampun. Selari tak? Tak. Kalau kamu menyimpang daripada kebenaran, ingat sifat Allah yang hebat. Kamu akan dihukum. Boleh faham? Jadi orang Arab, dia tahu ni. Kenapa di sini Azizun Hakim? Tapi orang Melayu tahu tak? Kalau saya baca, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Orang Melayu tegur tak? Cuba buka surah Al-Ma'idah. Ayat 38. Faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Lepas tu wallahu azizun hakim. Okey, ayat ni pun lebih kurang sama. Allah kata as-sariqu, pencuri lelaki, was-sariqatu, dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah. Ini hukum, dia panggil apa? Hukum hudud. Potong kat mana? Dekat pergelangan. Sebagai jazaan, sebagai balasan, bima kasaba, apa yang mereka berdua lakukan. Nakalan, itu adalah balasan daripada Allah. Lepas tu Allah kata apa? Allah Maha. Ada seorang Arab, dia baca salah juga. Dia kata apa di hujung ni? Wallahu ghafurur rahim. Dan orang Arab yang mahir, yang pakar bahasa Arab, bila dengar, otomatik dia kata salah ni, salah. Sebab ayat ni berkenaan dengan apa? Hukum. Kalau Allah kata pencuri lelaki dan perempuan, potonglah tangan, dan Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, kenapa nak potong? Faham? Kalau Allah Maha Pengampun, jangan potonglah. Jadi sifat yang sesuai dengan hukum ni apa dia? Azizun Hakim. Boleh? Itu dipanggil tadabbur. Iaitu bila Allah sebut sifat di hujung tu, ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Okey, cukup lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tadi bagi tahu daripada ayat-ayat tadi adalah langkah-langkah syaitan. Ya. Jadi boleh Ustaz terangkan macam mana kita nak elakkan daripada terjerat dengan langkah-langkah syaitan Ustaz? Adakah kerana amalan kita mesti ikhlas saja ataupun ada syarat-syarat lain? Okey.
Pertama sekali, langkah untuk menghadapi tipu daya syaitan ialah, boleh buka surah ni. Surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Allah kata apa? Qala Rabbi bima aghwaytani. Syaitan berkata pada Tuhan setelah Allah izinkan untuk panjang umur sampai selepas kebangkitan. Maka kata syaitan, wahai Tuhan, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku akan hiaskan kepada manusia amalan-amalan yang jahat nampak baik, nampak cantik. Dan step yang kedua, wala ughwiyannahum, aku akan sesatkan. Syaitan tak akan sesatkan terus. Tapi langkah pertama dia akan hiaskan amalan yang tak baik nampak cantik, nampak baik. Ini syaitan cakap depan siapa ni? Depan Allah. Tapi syaitan mengaku depan Allah bahawa ada jenis manusia yang dia tak boleh tipu. Siapa? Ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba engkau yang betul-betul ikhlas. Jadi kalau kita buat betul-betul kerana Allah, syaitan tak boleh tipu. Hebat macam mana syaitan, lemah macam mana kita sekalipun, tapi kalau kita buat apa saja, solat ke, puasa ke, sedekah ke, datang kelas ke, kalau kita buat ikhlas, syaitan tak boleh tipu. Ini syaitan sendiri mengaku depan Allah. Okey, itu langkah pertama, ikhlaskan. Jangan ada sikit pun niat kita buat amalan untuk orang tahu, untuk cerita pada orang, ataupun untuk riak ke. Jangan. Sebab tu sebaik-baik amalan ialah kita sembunyikan. Yang kedua, langkah kedua ialah selalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini Allah sebut dalam surah surah An-Najmu ayat 98. Cuba buka. Surah An-Najmu ayat 98. Okay. Lebih tepat ni surah Al-A'raf ayat 200. Surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu as-sami'ul alim. Apa makna? Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka mintalah berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi kena faham, bukan makna syaitan hasut je kita sebut auzubillah minasyaitanir rajim, syaitan pun lari, kita pun selamat. Belum tentu. Kita kena faham apa makna auzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Apa makna aku berlindung dengan Allah? Apa macam mana tu minta bantuan Allah? Macam mana? Kalau kita minta bantuan bomba, call je kan 999. Tapi minta bantuan Allah macam mana? Macam doa je lah. Minta bantuan Allah. Kalau kita nak minta bantuan Allah, syarat dia kena dengar cakap Tuhan. Boleh faham? Minta bantuan saya tapi tak dengar cakap saya bantu tak? Tak. Jadi bila kita sebut a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, makna kita dah cari kekuatan daripada Allah. Dan tak mungkin kita kuat melainkan kita taat pada semua perintah Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, ihfazillah yahfazka.
Jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Allah jaga kamu daripada apa? Termasuklah tipu daya syaitan. Jadi macam mana nak Allah jaga kita? Bukan setakat auzubillah, tapi dengan mentaati semua perintah Allah. Okey. Jadi nak taat perintah Allah pula kena ada apa? Supaya kita dapat kekuatan dengan cara mentaati perintah Allah. Apa pula syarat untuk taat perintah Allah? Kena ada ilmu lah. Kena tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Iaitu kena tadabbur Al-Quran. Itu 3 syarat tu. Pertama, ikhlas. Yang kedua, minta berlindung kepada Allah. Yang ketiga, bertakwa ataupun mentaati semua perintah Allah. Dan juga bertadabbur Al-Quran. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bila kita masih terlibat dengan riba, sebenarnya kita pasti kita tak masuk Islam keseluruhan. Yang kedua, kita dah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, nanti kita akan jumpa ayat ni. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, takutlah pada Allah. Dan wazaru minar riba. Dan wajib kamu tinggal riba. Kemudian Allah kata, apa dah ayat tu? Fa illam ya'zanu, sekiranya kamu tidak taat pada perintah Allah, fa'zanu biharbi minallah. Sorry, I don't understand. I speak Malay. Why you? Okey. Surah Al-Baqarah ayat 278 dengan 279. Allah kata apa? Fa illam taf'alu. Kalau kamu tak buat apa ni? Berhenti daripada riba, keluar daripada riba. Maka fa'zanu biharbi minallah. Ingatlah Allah mengisytihar perang kepada kamu. Allah dan Rasul mengisytiharkan perang. Jadi kalau Allah isytihar perang pada kita, bagaimana kita masuk Islam keseluruhan? Wallahu alam. Macam mana? Ada ulama kata boleh. Contohnya di rumah pertama, riba boleh rumah pertama. Adakah itu tipu daya syaitan? Tipu daya syaitan. Mana ada rumah pertama boleh? Dia bila haram, yang kecil pun haram. Contoh arak Nabi kata, yang banyak pun haram, yang sedikit pun haram. Contoh, arak kalau 2 gelas haram tak? Kalau 2 titik haram. Jadi tak ada istilah rumah pertama halal lah. Sekarang ada pinjaman secara Islamik kan, walaupun ada orang pertikaikan. Dan kalau betul-betul nak elakkan, sewa je rumah, kumpul duit, bila dah pencen dekat nak mati, cukup belilah rumah. Assalamualaikum. Okey. Apa beza subhanallah dengan Allah Akbar? Maaf keluar soalan ini seperti itu. Apa beza subhanallah? Alhamdulillah ya Allah Akbar. Subhanallah mensucikan Allah, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Alhamdulillah kita hanya memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah. Manusia tak layak dipuji. Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah. Sebenarnya tiga-tiga tu secara umum ada satu maksud, satu tujuan, iaitu kalau kita dah mensucikan Allah, kita dah memuji Allah dan kita mengagungkan Allah, kesannya apa? Kesan kamu buatlah yang Allah suruh. Kalau mulut sebut engkau maha besar tapi lawan dia, itu sifat munafik. Mulut puji tapi anggota badan kita lawan Allah. Jadi tujuan zikir yang paling utama ialah
supaya akhirnya menjadikan kita sami'na wa ata'na. Itulah zikir yang sebenar. Bagaimana pula konsep sewa beli rumah? Konsep sewa beli rumah. Dia kalau pinjaman secara Islami, ada ahli panel dia yang mengatakan halal. Jadi kalau kita yakin, ambil lah sewa beli rumah secara Islami kan. Kalau tak yakin, buat macam saya bagi cadangan tadi lah. Ada saudara saya, dia memang, dia walaupun cara pinjaman tu namanya Islamik, tapi ada juga mengatakan nama je Islamik, tapi sebenarnya ada juga unsur riba kan. Jadi dia tak beli rumah, dia simpan je, simpan sikit-sikit. Kalau kereta pun dia beli kereta second hand je kan. Rumah akhirnya dah tua, baru dia beli rumah, itu pun tak mahal lah. Sebab nak mengelak daripada, kalau boleh buat macam tu, itu yang terbaik. Waalaikumsalam. Lama tinggalkan riba bank, tapi ada satu yang punya bank yang punya kereta, sebab dulu makcik saya minta tolong guna nama saya. Apa yang saya perlu buat? Makcik guna nama dia. Ya. Bayaran dah habis. Bayaran dah habis. Tak habis. Bila kita benarkan orang guna nama kita, maka yang bertanggungjawab kita lah. Bank tak cari makcik kita. Bila kita serah nama kita digunakan, kita akan bertanggungjawab lah. Jadi kita kena usahakan untuk membayar, settlekan semua. Wallahualam. Bagaimana cara menghindarkan sifat riak agar kita ikhlas dari setiap amalan yang tak dapat disembunyikan? Contoh, memandangkan azan. Apa dia? Memandangkan azan. Dia suara sedap. Dia macam nak hindarkan dari sifat riak. Kadang-kadang tiba dah azan tu, saya tak sedap suara tu. Mau pergi. Bagaimana nak mengelakkan sifat riak kan? Antaranya, kita tanya diri kita, aku buat ni kerana apa? Kalau kerana riak, apa aku dapat? Satu, tak dapat pahala, sia-sialah. Yang kedua, orang bukan puji pun, aku je perasankan. Jadi 2 kali rugi. Maka lebih baik aku riak, lebih baik aku ikhlaskan kerana Allah dan jangan riak. Riak tu memang datang. Bila kita suara sedap, memang syaitan. Syaitan itu kerja syaitan lah. Kan? Jadi syaitan akan hasut kita 24 jam. Kita kena lawan. Kenapa aku nak riak ni? Bodoh lah. Buat kerja kena riak. Tak dapat apa-apa. Dapat dosa dia lah. Kan? Jadi aku tak akan buat kerja yang sia-sia. Buat penat aja. Bila datang je, kita tepis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Kalau riak juga dengan suara sedap, sekali-sekala buatlah suara tak sedap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya mengenai bukan ke dalam Al-Quran ada ayat-ayat Al-Shifah. Dan kalau kita nak kalau ikut daktil Rasulullah, ada ayat-ayat yang digunakan untuk kita berubat, maknanya untuk kita gunakan untuk kesihatan kita. Tapi ada setengah ustaz-ustaz sekarang ni menggunakan tak ada dalil lah, maknanya tak ada yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dia menggunakan ayat itu untuk membuat perubatan. Adakah ini dibolehkan? Okey. Dia ada ulama mengatakan kalau kita nak rawat penyakit kita menggunakan Al-Quran, maka kita kena pilih ayat-ayat ataupun surah yang memang ada dalil sahih daripada Nabi. Contoh seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Itu memang ada hadis sahih. Dan memang sahabat Nabi sendiri pembuat dan terbukti sembuhkan. Dan ada juga pendapat ulama mengatakan kalau ayat Quran digunakan oleh seseorang, walaupun tidak ada dalil, tapi berdasarkan pengalaman dia, mujarab, maka ada sebagian ulama membenarkan. Cuma jangan kita yakin dengan ayat itu kita sembuh. Kalau kita yakin dengan ayat itu kita sembuh, boleh jadi syirik. Sebab ayat Quran tak ada kelebihan.
Yang menyembuhkan ialah Allah. Ayat Quran hanya sebagai alat sahaja, sebagai wasilah. Sebab itulah macam ayat ni, Allah kata apa? Fa in zalaltum. Kalau kamu menyimpang daripada kebenaran, maka Allah bagi amaran. Allah tu Maha perkasakan. Ada ahli tafsir mengatakan apa? Makna kalau kita menyimpang daripada kebenaran, apa tanda dia? Iaitu kita tak bergantung pada Allah. Walaupun kita salat, walaupun kita puasa. Ada orang dia bergantung pada apa? Ibadat dia. Aku dah salat, aku dah puasa, okey. Itu salah. Orang yang bergantung pada ibadat, dia tak akan menjadi kuat. Sebab ibadat tak boleh memberi kekuatan. Jadi kena bergantung pada siapa? Bergantung pada Allah. Sebab tu ada seorang salafus salih bila ditanya kepada dia, kenapa bila beribadat tak rasa lazat kemanisan? Kenapa? Dengar jawapan salafus salih. Dia kata, sebabnya ialah antum abadtum al-ibadah. Lau abadtumullah, lau wajadtum laha lazzatan. Sebabnya ialah kamu beribadat, kamu mengabdikan diri kamu kepada ibadat. Faham? Kalau kamu mengabdikan diri kamu kepada Allah, kamu akan rasa kemanisan beribadat. Dua benda yang berbeza. Contohlah, dia bergantung pada ibadat. Dia berharap pada ibadat. Aku dah salat, harap-harap selamat. Oh, salah tu. Salah. Bila dia bergantung pada ibadat, dia tak akan bergantung pada Allah. Macam ada yang pelajar pernah tanyakan, saya dah salat malam, saya dah tadabbur, oh bahaya ni. Makna apa? Ibadat, dia bergantung pada ibadat. Orang macam ni tak akan rasa manis beribadat. Dan dia tak akan jadi kuat. Sebab ibadat tak boleh memberi kekuatan. Dan Nabi pun cakapkan, tidak ada seorang pun masuk syurga dengan ibadat, dengan amalan. Dia akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Maka bergantunglah pada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Jangan berharap, aku dah pergi haji 5 kali, umrah 10 kali, solat malam, solat witir, takkanlah berlaku musibah. Jangan. Salah tu. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sungai Petani live terputus. Mengamalkan hadis-hadis dhaif itu untuk diri sendiri, adakah maksudnya nak masuk dalam Islam secara keseluruhannya? Mengamalkan hadis-hadis dhaif Untuk diri sendiri, adakah maksudnya nak masuk dalam Islam secara keseluruhannya? dia beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Ulama beza pendapat lah. Ada ulama kata dalam bab kelebihan beramal boleh kita amalkan. Sebab dia tak melibatkan akidah dan tak melibatkan hukum hakam, halal haram. Maka kalau ikut pendapat ulama ni, walaupun kita beramal dengan hadis yang dhaif, maka kita masih masuk dalam Islam keseluruhan. Tidak terkeluarkan. Ada pendapat mengatakan, kenapa nak beramal dengan hadis dhaif? Sedangkan hadis sahih banyak lagi. Terlalu banyak lagi hadis sahih yang kita belum belajar dan kita belum beramal. Kenapa belum amal dengan hadis sahih? Kita nak pergi pada hadis? Itu cara itu tak betul. Maka pandangan saya, nasihat saya, pastikan amalan kita adalah daripada hadis sahih sahaja. Jangan kata dah habis, tak ada. Banyak lagi yang kita belum belajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ustaz, adik saya mempunyai anak yang sakit. Kemudian berjumpa dengan ustaz yang agak terkenal dan viral. Ustaz tu kata anak saya tu ada saka. Apa pandangan Islam tentang saka? Saka ni apa dia? Jin lah. Syaitan lah. Syaitan kan. Saya pun tak tahulah jenis saka-saka ni, saya tak tahu. Cuma yang saya tahu, Quran mengajar saya beda. Kalau fahaman orang Melayu, saka tu adalah jin ataupun syaitan, maka Quran bagi tahu syaitan tu adalah lemah. Syaitan tu adalah lemah. Tapi bila kita sendiri lemah, syaitan akan menguasai diri kita. Bukan setakat 2 keturunan, mungkin 100 keturunan bila kita lemah. Jadi bila
orang katalah mak kita ke nenek kita mati, kemudian dia alih saka tu kepada anak ataupun cucu. Bagi saya sebenarnya syaitan tak boleh masuk dan menguasai seseorang, melainkan orang tu memang lemah imannya. Sebab Allah sebut, Nabi dah sebut tadi, ada yang saya baca, jaga perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga kamu daripada apa? Daripada semua tipu daya. Dan ayat yang kita baca tadi, syaitan tak boleh kacau kita kalau kita ikhlas. Dan kalau kita sentiasa mentaati perintah Allah. Saya bagi contoh macam Umar Ibn Khattab kan. Umar ni bukan syaitan tak boleh kacau dia, tapi syaitan takut dan cabut lari. Kenapa? Apa kelebihan Umar? Adakah Umar jampi syaitan? Tak. Adakah Umar tanpa ayat Quran? Bukan. Tapi Umar ni adalah orang yang mentadabbur dan beramal dengan semua perintah Allah dalam Quran. Bila kita beramal dengan perintah Allah semua sekali, kafah, kita akan jadi kuat dan syaitan bukan setakat tak boleh kacau, syaitan cabut lari. Wallahu a'lam. Tujuan ibadat apa yang saya faham untuk dapat rahmat Allah kan Ustaz, betul tak Ustaz? Yang kedua, sebenarnya kita mencari rahmat atau reda Allah? Tak, tujuan ibadat kita dah belajar semalam kan. Man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Siapa yang menjualkan dirinya, nyawanya, hartanya untuk mencari mardatillah. Cari reda Allah. Bila dapat reda Allah, dapatlah rahmat Allah. Wallahu a'lam. Tak, anak luar nikah tidak berdosa. Anak luar nikah tidak berdosa. Sebab dia tak buat dosa, dia bukan berzina. Yang berzina mak bapak dia. Jadi tak ada kaitan langsung. Anak luar nikah ni kalau dia jadi anak yang soleh, dia jadi ahli syurga insya-Allah. Walaupun dia hasil daripada penzinaan. Yang berdosa ialah mak bapak dia tu. Wallahu a'lam. Adakah vaksin ni adalah syaitan? Dan syaitan dua aja, satu orang, satu lagi jin. Adakah tipu daya syaitan? Wallahualam. Kita dah belajar tadi kan. Macam mana kita nak tahu tipu daya syaitan? Syaitan suruh benda yang jahat dan benda yang fahsyak. Dan syaitan juga suruh kita bercakap benda yang kita tak tahu. Jadi vaksin ni tak ada kaitan dengan tipu daya syaitan. Yang tertipu tu siapa dia? Kita yang buat tipu daya tu adalah daripada syaitan. Ada orang ambil vaksin tapi dia jaga ibadat dia. Dia tak buat maksiat. Ada orang tak ambil vaksin tapi dia buat maksiat. Dia memang kena tipu kat syaitan. Saya alhamdulillah selamat daripada tipu daya syaitan sebab tak ambil vaksin. Hari ni dah baca Quran? Belum. Mana kena tipu lah tu. Jadi ukuran dia tipu oleh syaitan ataupun tak ialah kita buat tak perintah Allah. Kita tinggal tak larangan dia. Kalau kita tak buat perintah Allah, kita memang kena tipu. Walaupun kita tak ambil vaksin. Wallahu a'lam. Nah. Okey, cukup lah. Tak sempat nak baca buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Kita baca besok. Okey. Saya nak umumkan besok kita ada kelas sirah. InsyaAllah pukul 3. Kita test pukul 3. Kita lah. Jadi besok ada kelas hari Sabtu pukul 3 petang melalui Facebook Ghulam Ad-Da'wah insyaAllah. Sirah Nabawi. Jadi jangan tunggu pagi dan jangan tunggu malam. Petang. Kita tengok. Nanti kita akan keluarkan poster insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل